Buletin Pagi 1 April, saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, Malaysia kutuk sekeras-kerasnya serangan peluru berpandu pemberontak Houthi ke atas Arab Saudi. Malaysia berbincang dengan Amerika Syarikat untuk guna peralatan kesan COVID-19. Arab Saudi gesa tangguh dulu rancangan tunai haji. Assalamualaikum dan selamat pagi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan puak pemberontak Houthi pada 27 dan 28 Mac lalu ke atas Arab Saudi. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Wisma Putra, serangan itu tidak dapat diterima dan mengerikan, terutamanya apabila komuniti sejagat sedang mempergiat usaha bersepadu untuk melawan pandemik COVID-19. Serangan itu katanya bukan sahaja memberi kesan kepada kehidupan ratusan ribu orang di seluruh dunia, malah kepada dunia ekonomi. Malaysia menyeru anggota militan Houthi untuk menghentikan tindakan provokatif itu. Malaysia menyatakan sokongan padu dalam usaha mencari penyelesaian damai dan berkekalan terhadap konflik yang terjadi di Yaman. Peluru berpandu yang dilancarkan oleh Houthi disasarkan ke bandar-bandar Abha, Khamis, Mushaid, Riyadh dan Jazan. Bagaimanapun, peluru berpandu ini berjaya dipintas dan tiada kecederaan dilaporkan. Malaysia sedang berbincang dengan Amerika Syarikat untuk menggunakan peralatan mengesan wabak COVID-19 dalam tempoh singkat seperti digunakan negara berkenaan. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, peralatan canggih itu sebenarnya dibuat di kilang di Pulau Pinang. Tetapi sebab syarikat ini ada kontrak dia dengan negara USA ataupun Amerika Syarikat, jadi kita tengah berbincang bagaimana kita juga diberi peluang untuk menggunakan peralatan yang canggih ini yang dapat mengesan COVID-19 ni dalam tempoh singkat iaitu setengah jam. Syarikat ini, factory dia di Pulau Pinang. Menerusi kaedah mengesan genetik virus PCR yang digunakan Kementerian Kesihatan ketika ini, keputusan ujian COVID-19 mengambil masa antara 24 jam hingga 30 jam kerana perlu dihantar ke makmal ujian. Setakat ini, Malaysia mempunyai 46 makmal yang berupaya melaksanakan 11,750 ujian saringan COVID-19 sehari. Dalam padi itu, Datuk Dr. Nur Hisham sekali lagi menegaskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Kedua untuk tempoh 2 minggu akan datang adalah mustahak. Ia akan menentukan sama ada tindakan diambil kerajaan setakat ini akan memberi impak yang diharapkan atau sebaliknya. Tempoh 2 minggu akan datang ini adalah amat penting di mana kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan bagi memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Justru Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk duduk di rumah sambil mengamalkan etika kebersihan diri, misalnya kerap membasuh tangan dengan sabun dan jarakkan diri antara satu sama lain. Sekiranya mempunyai gejala, gunakan penutup hidung dan mulut. Tambahnya, setelah 2 minggu pelaksanaan PKP fasa pertama, trend jumlah kes baru dilaporkan setiap hari terus meningkat dan kadang-kala mendatar. Manakala jumlah kes harian yang dibenarkan keluar dari wad juga meningkat saban hari. Ujar beliau, data terbabit menunjukkan kesan daripada aktiviti dijalankan KKM dan pelbagai agensi dalam tempoh sebulan kebelakangan ini. Polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu termasuk ahli keluarga yang menyembunyikan maklumat berkaitan kluster COVID-19, terutama mereka yang menghadiri perhimpunan tablik di Masjid Sri Petaling. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sudah tiba masanya untuk kerajaan mengambil tindakan tegas kepada yang enggan bekerjasama. Kita mohonlah kepada mereka yang merasakan dirinya ada kontak dengan beberapa kluster itu, keluar dan buat saringan. Bukannya kita nak tangkap,
kita hanya nak suruh mereka buat saringan sahaja. Ini adalah amaran pertama, kita akan ambil tindakan yang tegas. Yang saya nak maklumkan, contohnya... Jelas beliau lagi, sejumlah 10,000 peserta tablik yang menghadiri perhimpunan di Masjid Sri Petaling telah melakukan ujian saringan. Bagaimanapun, pihaknya tidak menolak kemungkinan terdapat 4 hingga 5,000 lagi masih belum melakukan ujian saringan. Beliau terdahulu melakukan lawatan pertama di Bukit Aman selepas menjawat jawatan Menteri Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan menggesa semua pihak berkuasa tempatan mengikut prosedur standard operasi SOP yang betul ketika melakukan operasi pembersihan dan nyah cemar. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya akan berkomunikasi dengan agensi berkaitan supaya melaksanakan operasi mengikut garis panduan yang sebenar. Mungkin mereka laksanakan lebih awal daripada kita, Kementerian Kesihatan memberi garis panduan. Contohnya menggunakan bahan-bahan kimia yang telah kita ada senarai yang telah diluluskan oleh WHO dan juga cara-cara kita nak laksanakan. Jadi ini isu pelaksanaan. Mungkin Kementerian Kesihatan kita akan ambil tindakan untuk menasihati bagaimana nak laksanakan dengan betul. Sebelum ini, beberapa pihak mula mempertikaikan operasi pembersihan dan nyah cemar di permukaan jalan raya yang dikatakan membazir. Kos yang digunakan bagi operasi yang tidak mengikut SOP itu dikatakan boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain seperti menyediakan peralatan perlindungan diri di hospital. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur perlu meneliti kesesuaian penggunaan drone bagi proses nyah cemar di ibu negara. Penelitian merangkumi aspek ketinggian bangunan dan halangan di persekitarannya serta keupayaan semburan cecair nyah cemar secara menyeluruh dan mencapai sasaran. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata ia bagi memastikan tujuan utama tercapai sekaligus menyumbang kepada usaha memutuskan rantaian COVID-19. Menurut beliau, penelitian berhubung kesesuaian penggunaan drone bagi operasi berkenaan akan dibuat dalam jangka masa bersesuaian dan dijangka dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Ketika ini, proses nyah cemar dilakukan di BKL menggunakan kaedah semburan dilakukan kaki tangan, vehicle mounted equipment dan kenderaan besar. Katanya, penggunaan drone bagi proses nyah cemar dikatakan efisien bagi kawasan lapang selain ia perlu mengambil kiraan tiupan angin bagi memastikan prosedur itu dijalankan dengan cekap. Beliau berkata, jika semburan dapat dilakukan ke koridor di bangunan bertingkat, ia akan menjimatkan banyak tenaga. Sementara itu, program sanitasi awam kelolaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan diperluas ke kawasan Merah dan Jingga jika mampu mengekang penularan COVID-19. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, pihaknya berharap usaha itu memberi kesan seperti di China. Kita nak lihat bagaimana keberkesanan sanitasi ini. Jadi, seperti mana yang berlaku di China, umpamanya, apabila operasi menyeluruhan dibuat sanitasi, nampak penurunan kadar kes di China menurun dengan mendadak. Dan kita harap usaha kita ini dapat sedikit sebanyak membantu menghadkan ataupun membendung penularan COVID-19 ini di negara kita. KPKT ketika ini sedang giat melaksanakan sanitasi di 88 kawasan Merah dan Jingga dan berharap menyelesaikan baki sebanyak 106 kawasan lagi dalam tempoh 2 hari akan datang. Selain kawasan Merah, kawasan perumahan dan penempatan golongan tidak berkemampuan turut menjadi keutamaan. Beliau terdahulu meninjau kerja-kerja sanitasi di stesen komuter dan pejabat pos Remban Negeri Sembilan. Di Sarawak, pasukan bomba dan penyelamat negeri bersiap siaga bagi operasi nyah cemar yang tertumpu di 7 kawasan dikenal pasti sebagai zon merah. Operasi dilakukan di sekitar Satok. Agensi terbabit juga sedia menjalankan semburan berulang kali di lokasi kes positif COVID-19.
Operasi di Kota Baru termasuk di kawasan perniagaan dan tumpuan pelancong, Wakaf Ceiyah dan Pasar Siti Khadijah. Kawasan itu antara lokasi tumpuan awam yang dikenal pasti untuk proses pembersihan dan pembasmian dalam tempoh seminggu. Pembasmian dan nyah cemar tidak hanya dilakukan di kawasan bandar. Di Pekan Pahang, operasi bersepadu dijalankan di Kampung Cederawasih selepas seorang penduduk disahkan positif COVID-19, manakala sejumlah pesakit dalam pemantauan. Pembersihan itu turut dilakukan di sekitar pejabat kerajaan dan pasaraya di sekitar Pekan yang mencatatkan 20 kes berkaitan. Di Melaka, 1,233 kawasan dikenal pasti untuk operasi nyah cemar khususnya di kawasan tumpuan awam. Ia di bawah seliaan 4 pihak berkuasa tempatan dengan kerjasama beberapa agensi yang lain. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 460 kawasan di bawah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah diikuti 256 kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, 286 di kawasan Majlis Perbandaran Alu Gajah dan 231 dalam kawasan Majlis Perbandaran Jasin. Ini tempat-tempat yang ditarget ni pun yang sudah dibuat, dia pun kena buat bukan one off, dia kena buat ni rutin. Pasal kadang-kadang walaupun tempat hari ni kita PKP kan masih berjalan, tempat yang kita dah buat, kalau ada orang datang, contohlah taman permainan, kita kata tak boleh keluar, tapi ada pula orang pergi, kita dah buat penyemburan, orang pergi pula, contoh dia bermain situ kan, mana tempat tu dah tercemar balik. Antara kawasan yang diberi tumpuan termasuklah rumah ibadat, taman awam serta klinik kesihatan. Seramai 183 orang dihadapkan ke mahkamah di Pulau Pinang atas pelbagai kesalahan termasuk ingkar perintah kawalan pergerakan. Pertuduhan dibuat di Mahkamah Magistrate Butterworth, Georgetown dan Bukit Mertajam. Di Butterworth, seramai 73 orang dituduh berkaitan kesalahan itu. Mereka ditahan di sekitar seberang Perai Utara. Semua tertuduh berusia antara 15 hingga 55 tahun didenda RM1,000 atau penjara sehari atau khidmat masyarakat. Seramai 25 orang lagi ditahan reman selama 3 hari. Sementara itu, di Georgetown, 33 orang berdepan pertuduhan yang sama. 25 daripada tertuduh mengaku bersalah dan dihukum penjara sehari atau denda RM1,000 atau khidmat masyarakat. Manakala 8 lagi mengaku tidak bersalah. Di Bukit Mertajam, seramai 77 orang termasuk seorang wanita dituduh atas kesalahan sama. Sementara itu, peratusan patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan di Johor masih belum menunjukkan pematuhan yang serius. Mengikut rekod, peratusan yang patuh hanya mencatatkan peningkatan kecil daripada 95% ke 96.42% semalam. Saya juga mendapati bahawa purata peratusan terhadap Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negeri Johor pada 30 hari bulan Mac 2020 adalah sebanyak 96.42%, iaitu meningkat sedikit berbanding semalam. Daerah Kota Tinggi dan Iskandar Puteri antara kawasan paling tinggi di Kesan gagal mematuhi PKP. Masih banyak kenderaan berada di atas jalan raya, terutama jalan yang menghubungkan Kota Tinggi ke Johor Bahru. Polis melakukan beberapa sekatan jalan raya namun masih gagal mengurangkan kenderaan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan 18 Mac lalu, jumlah pembuangan sampah di Kedah dilaporkan berkurangan. Secara perbandingan, sebanyak 1,500 tan sampah dikutip setiap hari sebelum ini dan kini sepanjang PKP ia menurun kepada 1,300 tan. Saya difahamkan sekolah rakyat kita memang ni dalam tempoh ini kita dapat setiap purata kurang 10%.
daripada sampah yang dikutip berbanding dengan dulu. Jadi saya berharap yang ini dapat dikurangkan lagi. Target kita dapat dikurangkan lagi. Jadi ini satu usaha kita tukar budaya juga. Beliau dalam pada itu berharap masyarakat tidak melakukan pembaziran terutamanya makanan. Sementara itu, beberapa buah pasaran di Kedah mengambil inisiatif menyediakan sinki bagi memudahkan orang awam membasuh tangan sebagai langkah pencegahan COVID-19. Langkah itu seiring dengan saringan suhu badan dan penjagaan jarak selamat mereka ketika membeli belah. Beliau terdahulu hadir pada taklimat operasi sanitasi awam COVID-19 di Alustar. Dalam sibuk menggalas tugas menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, anggota polis dan tentera di Kuantan, Pahang tampil secara sukarela menderma darah. Usaha itu dilakukan bagi menampung kekurangan bekalan darah di Hospital Tengku Ampuan Afzan kerana COVID-19. Program itu berlangsung di Rumah Bakat Markas 4 Brigade Magazine Batu 10 Kuantan dan dikendalikan anggota Perubatan Tentera dan Kaki Tangan Jabatan Kesihatan Pahang. Ia dilaksanakan secara bersama Polis Kontingen Pahang selepas dimaklumkan HTAA berhadapan masalah kekurangan bekalan darah. InsyaAllah 87 orang. Kalau ada lebih datang last minute pun pihak kami menerima untuk proses menderma darah. Jadi perkara seperti ini, program seperti ini akan diteruskan dari masa ke semasa, bukan sahaja setakat musim Hari Polis, tetapi jika diminta oleh pihak hospital, kami siap sedia untuk mengadakan mereka-mereka bagi menderma darah di seberapa cepat yang boleh. 150 anggota tentera tampil secara sukarela dan proses derma darah dilakukan secara ketat termasuk penjarakan sosial. Dalam pada itu, 46 anggota polis di Pahang dikuarantin kerana mengalami simptom COVID-19 kerana berada di lokasi serta mempunyai hubungan terus dengan pesakit. Laporan antarabangsa. Arab Saudi menggesa umat Islam untuk menangguhkan rancangan untuk menunaikan haji sehingga wabak COVID-19 dapat dikawal. Menteri Haji dan Umrahnya Muhammad Saleh Banten berkata, Arab Saudi bersedia menerima jemaah haji dan umrah, namun keadaan semasa ketika ini memerlukan penelitian semula. Katanya, ketika dunia diserang wabak global, kerajaan mahu melindungi kesihatan umat Islam serta rakyat keseluruhannya. Menerusi temu bual dengan stesen televisyen Al-Ikhbariyah, beliau meminta umat Islam di seluruh dunia menunggu sebelum menjalani ibadah haji sehingga keadaannya jelas. Selain menangguhkan haji dan umrah, Arab Saudi juga menghentikan semua penerbangan antarabangsa dan menyekat keluar masuk pergerakan ke beberapa bandar raya termasuk Mekah dan Madinah. Bulan lalu, Arab Saudi menghentikan kemasukan jemaah umrah untuk sepanjang tahun ekoran kebimbangan terhadap penularan COVID-19. Kira-kira 2.5 juta jemaah haji dari seluruh dunia biasanya berkumpul di Mekah dan Madinah untuk ibadat yang dijadualkan bermula pada akhir bulan Julai. Presiden Joko Widodo mengisytiharkan kecemasan di Indonesia namun sehingga kini enggan menjalankan perintah berkurung di Republik berkenaan. Pentadbiran Jokowi dikritik hebat kerana tidak mengarahkan pelaksanaan perintah berkurung di bandar utama Indonesia termasuk Jakarta yang mencatatkan kes tertinggi. Kerajaan Indonesia juga mengumumkan peruntukan hampir 6 bilion 500 juta ringgit bantuan sosial dan subsidi untuk mereka berpendapatan rendah. Indonesia dalam pada itu memilih untuk menjalankan penjarakan sosial dalam skala besar. Sehingga kini 136 individu maut akibat wabak berkenaan dengan 1,528 kes jangkitan positif. Menurut Governor Jakarta, hampir 300 mangsa disyaki dan sah positif COVID-19 dibalut dengan plastik dan dikebumikan segera di bandar berkenaan sejak awal Mac lalu.
Seorang doktor di Perancis yang mendakwa dirinya dijangkiti coronavirus dan batuk ke arah polis dipenjara 2 tahun. Kejadian itu berlaku apabila polis mengunjungi rumah doktor berkenaan untuk menyiasat aduan mengenai keganasan rumah tangga. Doktor berusia 66 tahun itu kini sedang cuti sakit kerana disyaki dijangkiti COVID-19. Siasatan mendapati doktor itu menanggalkan penutup hidung dan mulutnya dan batuk secara agresif ke arah polis di dalam kereta peronda. Doktor berkenaan dihadapkan ke mahkamah di Lille Isnin lalu dan dijadualkan hukuman penjara. Dia ditahan dan dilarang menghubungi isterinya. Pegawai polis yang berada dalam kereta peronda bersama doktor berkenaan kini diletak di bawah pemantauan perubatan. Tottenham Hotspur mengambil langkah proaktif dalam menyelamatkan kewangan pasukan susulan coronavirus apabila mengumumkan pengurangan gaji sehingga 20%. Menariknya, pengurangan gaji itu bukan melibatkan pemain. Sebaliknya, kaki tangan pasukan untuk 2 bulan akan datang. Perkara itu disahkan sendiri pengerusi Tottenham Daniel Levy yang dalam masa sama berharap pemain akan mengikut langkah berkenaan berikutan krisis COVID-19. Pemain Barcelona, Juventus dan Bayern Munich sebelum ini antara yang terawal bersetuju dengan pemotongan gaji atau bayaran lain ketika krisis terbabit. Bola sepak di England digantung sehingga sekurang-kurangnya 30 April dan mesyuarat Kelab Liga Perdana Jumaat ini dijangka akan memanjangkan langkah itu. Pemotongan gaji Tottenham itu melibatkan 550 kaki tangan dan pengarah untuk gaji April dan Mei sebanyak 20%. Sekian paparan Buletin Pagi. Hentikan penyebaran berita palsu atau anda akan berdepan tindakan tegas. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai lagi berita terkini. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.